Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak ceritakan dua lagi cerita. Pengalaman yang dihantar memang cukup luar biasa, meremang bila baca email-email yang dihantar. Ada beberapa mesej dalam sebelum-sebelum ni tanya Abang kenapa dalam video 2 hari yang lepas atau 4 hari yang lepas mata abang agak kelari sikit. Sebenarnya abang memandang kowe abang yang berwarna kejap-kejap warna merah, kejap-kejap warna merah. Jadi betul-betul dirasa mengganggu. Sebab setiap kali ada benda yang tak sedap, abang boleh rasa. Bukanlah boleh rasa, kita semua boleh rasa kan bila bulu roma tengkuk meremang. Jadi waktu tu kowe abang pula warna merah. Hura lah waktu cerita. Duk mandang kowe je. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Farihah, berlaku dekat Changi Airport, Singapura. Dia kata cerita ni berlaku pada tahun 2019, kira baru jugalah cerita ni. Dia kata, ada banyak kali dia kata, mengikut cerita yang dia sampaikan, dekat Changi Airport ada satu tandas yang misteri. Tapi dia sendiri tak tahu tandas yang mana. Sepanjang dia bekerja dekat Changi Airport, selalu kawan-kawan dia cerita. Tanya orang A, katanya dekat bahagian kanan lapangan terbang. Katanya orang B, katanya tandas yang berhantu tu kat tempat lain. Jadi disebabkan banyak sangat cerita, orang beritahu tandas yang mana, tandas yang mana. Jadi dia pun jadi keliru tandas yang mana. Mula-mula rasa takut, lama-lama dah tak rasa takut apa dah. Sebab dah tak tahu tandas mana yang betul, yang dikatakan berhantu tu. Yang kebanyakan orang dengar, orang yang bercerita tentang tandas berhantu ni adalah bila kita masuk tandas tu, tiba-tiba kita dengar ada perempuan Cina nyanyi lagu opera. Itulah gangguannya. Dia tak adalah muncul benda rambut panjang berbagai itu semua, tak ada. Cuma dengar ada perempuan nyanyi. Tapi bila tengok, kebanyakan orang yang jumpa, bila tengok dekat dalam tandas tu tak ada orang. Itulah dijadikan cerita hantu tandas Changi Airport. Nanti orang-orang Singapura boleh komen-komen kat bawah. Jadi pada satu hari tu, Farihah ada kerja lebih masa lah dekat kawasan lapangan terbang. Sebab dia kerja memang kat kawasan lapangan terbang. Buat kerja, sedar-sedar dah mengganjak masa lah. Dan masa pun dah berjalan sampailah dekat tengah malam. Pada waktu tu dia dah nak balik dah. Tengah-tengah dia bersiap-siap nak balik tu, dalam perjalanan tu nak pergi keluar daripada kawasan Changi Airport, maksudnya keluar ke pintu utama, masih lagi dalam lapangan terbang, tiba-tiba dia rasa sakit perut yang teramat sangat. Jadi dia pun tak boleh nak buat apa, dia pun nak carilah tandas mana yang paling dekat sekali untuk dia buang air. Jadi di antara tandas-tandas yang dekat tu adalah satu tandas tu. Nengok daripada jauh tak adalah misteri mana pun. Nampak macam cantik-cantik je tandasnya. Dia pun melajukan langkah kedegak masuk dekat dalam tandas tu. Sampai dekat tandas tu, dia tak pilih-pilih cubicle yang mana. Maksudnya bilik tandas yang mana. Dia masuk, dia terus pilih bilik tandas yang pertama, terus lepaskan hajat. Entahlah dia makan apa pun dia tak tahu pada waktu tu. Dia punya perut memulas-mulas. Walaupun tandas tu terletak dekat kawasan tempat laluan orang ramai, tapi bila dia duduk dalam tandas tu, dia rasa macam sunyinya lain macam termasuk dekat dalam rumah orang lain, rumah yang tak ada orang. Tapi dia diam menjelah demi untuk melunaskan hajat-hajat yang perlu. Jadi dia tak fikirlah apa-apa. Jadi duduk tengah-tengah dia memerut tu, dia kata tiba-tiba dia perasan ada satu benda yang pelik dekat dalam tandas tu, iaitu setiap kali kalau lapangan terbang buat pengumuman, tandas mesti dengar. Memang itu selalunya dekat lapangan terbang, sebab untuk memastikan penumpang-penumpang tidak ketinggalan pesawat. Kalaulah speaker tidak diletakkan dekat dalam tandas, nanti takut orang dekat dalam tandas tak boleh nak tahu siapa lapangan terbang, siapa bila naik, gitulah kan. Jadi dia pun pelik juga, kenapa dekat dalam tandas ni tak ada speaker lah, patutnya ada speaker. Okeylah, tak kisahlah, padahal pada waktu tu dah memang pukul 11 lebih, dah malam.
Dia pun relax lah sebab dia kata banyak sangat disertakan dengan macam-macam angin keluar lah waktu tu. Kita tak payah explain lebih. Tiba-tiba dia dengar dekat dalam tandas tu ada perempuan menyanyi, perempuan Cina. Nyanyi pula lagu lama. Abang tak tahu lagu apa yang dia nyanyi, tapi mungkin lagu tong jang jang jang. Lagu tu kot. Tapi kalau lagu tu macam lucu-lucu jugalah. Tapi abang rasa lagu ni lebih menyeramkan. Dia pun mula-mula dengar tu dia rasa macam enjoy. Ui, ada juga anti mana pula yang tahu lagu-lagu lama opera ni, nyanyi komen meresing, meresik, semerdu dekat dalam tandas pula tu. Dia pun layan je lah, layan dengar. Oh, lama pula anti ni menyanyi, sedap pula suara dia, makin nyaring, makin bergema. Lama-lama dia fikir, aku rasanya tadi aku dekat dalam tandas tu seorang-seorang. Macam mana dia tahu dia seorang-seorang? Masa dia masuk tandas tu, sebelum dia pilih kubikel pertama sebagai tempat dia untuk melepaskan hajat, dia cari-cari juga, dia selak-selak juga kubikel-kubikel lain untuk pastikan tandas mana yang paling cantik dan bersih untuk dia buang air. Jadi dia pilih tandas pertama. Waktu itulah baru dia, memang dia ingat sewaktu dia selak semua pintu bilik air, tak ada orang pun dalam bilik air tu. Dia raja. Jadi dia pula duduk dekat tandas yang paling depan. Kalau ada orang keluar masuk, mestilah dia perasan, sebab dah tak nak buat apa-apa kan, duduk aja atas mangkuk tandas tu, mestilah kita perasan kalau ada bunyi-bunyi lain. Lepas tu dia pun terfikir, aku seorang-seorang ni, siapa pula yang menyanyi ni? Waktu dia fikir macam tu, mak nenek lah, anti yang nyanyi lagu opera tu makin kuat, galak pula. Seorang orang tahu apa yang Fariha fikirkan. Jadi dia pun dah rasa takut nak keluar ni. Dah macam mana aku nak keluar ni? Dah tak boleh nak buang air lagi dah. Kita cebok, lepas tu kita pergilah daripada sini. Jadi dia kata, waktu anti tu tengah menyanyi-nyanyi lagi, Fariha pun dah siap uruskan diri. Dia fikir, dia kira sampai 3. Dalam kiraan 3, aku kena rempuh pintu tu, aku kena keluar, jangan pandang belakang. Untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik berlaku kan, jangan pandang belakang. Jadi dia pun terus keluar, habis kira dia kira 1, 2, 3, top, dia buka pintu, top, dia terus lari. Sek baik dia kata pada waktu tu dia tak tergelincir. Tapi waktu dia keluar daripada bilik air tu, makcik lagi, anti yang nyanyi lagu opera tu makin galak, lagi kuat lah dia nyanyi, sampaikan dia tak fikir anti tu siapa, orang ke bukan orang. Dia keluar daripada bilik air tu. Lepas keluar daripada bilik air tu, dia barulah selamat, barulah dia dengar bunyi orang berjalan, orang bercakap. Sebabnya sewaktu dia dalam bilik air tu, dia tak dengar apa-apa pun, setitik apa pun dia tak dengar. Jadi bila dah keluar tu, dah seram lah kan. Esok pagi dia cerita kat kawan-kawan dia, dia cerita tandas yang dia kena tu lah. Jadi kawan dia kata, tandas tu okey lah. Dia kata, patutnya tandas yang ini. Yang ni pun kata tandas yang itu. Jadi diorang buat kesimpulan, sebenarnya benda tu ada di setiap tandas di Changi Airport. Cumanya dia beralih-alih tempat. Cerita yang kedua pula disampaikan oleh Awang, berlaku dekat utara tanah air pada tahun 2017. Awang ni sebenarnya dia kerja sebagai pensyarah. Pada waktu 2017 dia baru dapat mengajar dekat satu universiti, dia cakap. Dah seronok sangatlah jadi pensyarah tu, dapat mengajar, dapat berjumpa dengan banyak student-student, dapat memberikan ilmu. Jadi waktu dia mula-mula awal masuk dekat universiti tu, dia punya semangat nak mengajar ni memang sangat tinggi. Setiap kali pihak fakulti ataupun pihak universiti minta dia buatkan acara, upacara tu macam pelik sangat, acara, dia mesti masuk campur, dia mesti terjun sama menolong pihak universiti untuk buat acara-acara ni. Jadi dia kata disebabkan kerajinan dia tu, pihak universiti mintalah dia untuk jadi pensyarah pengiring. Sebabnya pada setiap hujung tahun akan diadakan satu kem motivasi untuk pelajar. Pelajar-pelajar yang terpilih akan dibawa dekat satu tempat dan akan diberikan hiburan-hiburan berbentuk ilmiah untuk memastikan pelajar tu makin bersemangat belajar kat universiti. Bila Awang dapat arahan daripada universiti,
University supaya dia menjadi pensyarah pengiring, dia langsung tak seronok. Sebabnya dia kata dia tak nak jadi pensyarah pengiring, dia nak jadi pensyarah yang terus-terus terlibat langsung dalam aktiviti kali ini. Tapi bila pihak universiti dengar hasrat yang macam tu, dia lagi seronok lah, universiti lagi seronok lah. Ada orang-orang yang memang seronok untuk join, untuk buat benda-benda alah ni. Jadi dia pun dengan timnya berbincang lah kat mana tempat yang diorang nak buat untuk kem motivasi kali ni. Adalah beberapa tempat, tapi di sekitar utara je lah. Beberapa tempat yang dipilih untuk dijadikan lokasi kem motivasi kali ini. Tapi kebanyakan tempat yang mereka pilih, yang mereka anjurkan, semuanya tempat yang pernah dibuat. Jadi awang kata kali ini disebabkan dia pun terlibat sama, dia nak buat sesuatu kelainan. Kita pergi tempat yang kita tak pernah pergi. Jadi cari, jumpalah dekat satu kawasan utara. Agak ke dalam jugalah dia punya kem motivasi tu. Dia punya kem tempat dia orang nak buat aktiviti tu ke dalam. Tapi kata orang jangan risau, kita ni datang ramai-ramai, kita buat ramai-ramai. Jadi tak perlulah takut. Jadi selepas semua perbincangan dilakukan, dia orang pun masuklah berbincang tentang aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan. Disebabkan tempat yang diorang pilih kali ini betul-betul kedudukannya jauh daripada jalan besar, jadi aktiviti-aktiviti termasuk aktiviti burung hantu semuanya dibuat dekat dalam kawasan keliling. Maksudnya dalam kawasan kemah, camp. Bukan di kawasan belukar dekat tepi-tepi. Sebab camp tu, camp perkemahan tu, pusat perkemahan tu dikelilingi dengan belukar dan hutan. Jadi diorang untuk mengelakkan benda buruk berlaku, diorang harap bukan berharap lah, diorang bercadang untuk buat semua aktiviti hanya ada dalam kawasan camp. Sebab untuk mengelakkan benda buruk kan, takut ni kita bawa anak orang ni, dia kata. Jadi bincang punya bincang, tetap juga nak buat aktiviti burung hantu, burung pungguk, segala macam burung lah. Dia nak buat aktiviti, boleh, tak ada masalah. Jadi untuk menjalankan aktiviti ni, untuk memberi segala aktiviti berjalan dengan lancar, pensyarah-pensyarah dan juga facilitator akan datang ke tapak lokasi perkemahan sehari awal untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi termasuklah dengan awang, dengan beberapa kru lagi, lebih kurang ada 10 orang, diorang datang 2 hari awal ke tapak perkemahan. Pada waktu tu memang seronok aja tengok keadaan keliling penuh dengan flora dan fauna lah. Dia punya macam-macam tumbuhan pokok semua ada. Jadi untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin, diorang semua aturkan baik apa pun aktiviti hanya di kawasan di dalam camp tersebut. Tapi awang ni pada waktu tu kan dia masih lagi pensyarah baru, semangatnya lain macam. Jadi dia kata disebabkan pensyarah-pensyarah lain semuanya dah ada aktiviti-aktiviti yang ditugaskan pada mereka, dan mereka memilih kawasan yang dekat-dekat dengan kawasan surau untuk mengelakkan benda buruk. Senang tiba-tiba azan, tak adalah takut sangat kan. Jadi awang ni pun memilih satu tapak perkemahan yang agak jauh sedikit, paling jauh lah dalam kawasan tapak perkemahan tu. Dia ada satu kawasan lapang, dia kata. Dia nak buat aktiviti burung hantu dekat situ. Jadi dia kata dekat situ ada beberapa kemah yang telah didirikan tapi tidak digunakan. Jadi dia kata burung hantu punya aktiviti buat dekat situ. Dia pun set up lah macam-macam benda dekat dalam tu. Lepas habis set up tu, besoknya student akan datang, pelajar-pelajar akan datang. Naik apa nak cakap, naik kuda lah, naik lori. Salah, naik bas. Tersilap juga. Naik bas. Jadi dia pun set upkanlah secepat yang mungkin. Jadi dah habis-habis set up tu, dia pun baliklah berkumpul semua dekat tapak utama. Sampai dekat situ, jumpalah dengan pensyarah-pensyarah lain 10 orang. Jadi waktu tu lebih kurang pukul 6 petang, 6.30 lah macam tu. Waktu tu pihak pengurusan tapak perkemahan memang ada, tapi diorang tak buat apa-apa sebab bayaran dibuat bermula esok harinya. Maksudnya
waktu aktiviti bermula, barulah pihak pengurusan tapak perkhemahan akan turun padang. Tapi sebelum tu dia kata pandai-pandailah lecturer ni nak buat apa. Nak cari makan ke, nak buat ruqyah ke, pandai-pandai lah. Jadi dengan kata lain, dia lepaskanlah pensyarah-pensyarah ni buat sesuka hati, yang sebaiknya lah kan. Jadi bila dah macam tu, diorang waktu berkumpul tu, diorang fikir, kita ni kan pihak pengurusan tak aturkan makanan untuk kita tahu hari ni. Makanan hanya ada bermula besok pagi, sarapan pagi bila pelajar-pelajar semua datang. Jadi bila dengar macam tu, pensyarah-pensyarah lain pun tak ada masalah lah. Dia orang habis-habis set up semua untuk aktiviti esoknya. Dia orang pun kata, jom kita pergi pekan yang terdekat, kita makan. Jadi dia orang pun naiklah kereta, nompang kereta, tong-tong, pergilah ramai-ramai ke pekan yang berdekatan. Kat situ makanlah segala macam benda. Nak pula dia kata, dekan diorang, ketua diorang pada waktu tu belanja kambing golek. Jadi semua orang dapat makan kambing. Dia punya seronok je, tak boleh nak cakap. Sebab ketua pun turun padang sekali. Jadi dia pun habislah makan, komen mengenyangkan diri. Dia orang pun habis makanan lebih kurang pukul 10 malam. Dia orang pun bertolaklah balik daripada pekan tu, balik ke kem motivasi tu, balik kan tapak perkhemahan tu balik. Bila sampai dekat tapak perkhemahan tu, ada satu benda yang memang pelik sangat-sangat dan susah nak dijelaskan, iaitu Dewan Makan tiba-tiba terang benderang. Padahal sewaktu mereka tinggalkan kawasan tu untuk pergi makan, pihak pengurusan memang dah tak ada. Pukul 5 pihak pengurusan dah cabut. Dan memang tak ada dekat situ. Diorang keluarkan lebih kurang pukul 6.30 kan. Dengan kata lain, waktu diorang keluar, pihak pengurusan tak ada. Tapi bila diorang balik semula ke situ, yang peliknya, Dewan Makan menyala. Siapa yang nyalakan lampu? Diorang pun ramai-ramai pergi ke Dewan Makan untuk pastikan mungkin ada short circuit ke apa benda-benda lah yang boleh tak kena, yang menyebabkan Dewan tu tiba-tiba menyala. Bila sampai dekat Dewan Makan, nak tahu tak diorang jumpa apa? Dekat tengah-tengah Dewan Makan tu disediakan satu meja panjang. Abang seram sebenarnya. Disediakan satu meja panjang, dan dekat meja panjang tu penuh dengan makanan. Dan makanan tu masih lagi menyala-nyala. Salah, berasap-rasap. Masih lagi berasap. Seolah-olah baru dimasak dan baru dihidangkan. Siapnya ada kari kepala ikan lagi. Bukan calang-calang lauk. Ada kari kepala ikan, sotong goreng, tepung, siakap 3 rasa pun ada. Siapa pula yang masak ni? Jadi diorang pun disebabkan dah kenyang, diorang tengok-tengok makanan tu, diorang tak makan lah. Dia cotek-cotek, usik-usik. Lepas tu tanya yang lain-lain, nak makan tak? Dia kata, tak nak lah, macam pelik je. Walaupun kat situ terang, tapi kawasan sekitar tak ada orang. Dekat dalam kantin tu, dekat tempat masak tak ada orang. Tak ada tanda-tanda orang datang dan orang masak. Tak mana datangnya ada makanan tiba-tiba dekat tengah-tengah meja, tengah-tengah Dewan Makan. Pelik dia kata. Jadi dia orang pun cabut lah, keluarlah daripada situ. Tak tutup lampu, biarkan. Takutkan nanti betul-betul orang kan, tak sedap pula kan. Jadi dia orang pun keluarlah daripada situ. Pergilah dekat dalam bilik, tidurlah dekat dalam bilik masing-masing. Besok paginya bangun, bila diorang bangun, diorang agak-agak mungkin ada sarapan sebab malam tadi ada makan malam kan. Bangun-bangun, tak ada sarapan. Terpaksalah diorang pergi keluar untuk dapatkan sarapan. Habis makan sarapan, diorang pun baliklah semula dekat kem motivasi untuk menunggu para pelajar yang nak datang kejap lagi. Dalam lebih kurang pukul 11 macam tu lah, barulah 2-3 bas datang dekat kawasan tapak perkhemahan tu, kem motivasi tu. Semua pelajar-pelajar universiti yang terpilih untuk menyertai kem motivasi. Diorang berbondong-bondong lah turun daripada bas. Diorang pun ditempatkan dalam asrama masing-masing. Sebelum ditempatkan ke asrama, diorang diberikan taklimat untuk pastikan semuanya berjalan lancar dan tak ada pelajar-pelajar yang terpesong. Maksudnya buat benda-benda yang bukan-bukan lah kan. Okey, aktiviti pun berjalan lah daripada pagi, daripada pukul 11 tu dungdang sampai dah keluar bahasa dungdang dah. Dungdang sampailah ke aktiviti terakhir, iaitu aktiviti burung hantu. Ingat tak abang cakap tadi, mula-mula si Awang nak buat burung hantu dekat tapak perkhemahan yang jauh sikit tu kan?
yang kat situ dah disediakan kemah-kemah warna hitam. Tapi disebabkan tak sedap hatilah, dia kata, nak buat aktiviti dekat situ, kedudukannya agak jauh dan pula dia rasa dah mula tak sedap dengan tempat tu. Jadi untuk aktiviti terakhir iaitu aktiviti burung pungguk, burung hantu, diorang nak buat dekat dalam dewan makan. Sebab dia kata dekat dewan makan tu kawasannya besar, lepas tu dia punya ada berbumbung, lampunya pun terang benderang. Jadi diorang nak buat aktiviti burung hantu dalam tu. Cumanya untuk aktiviti burung hantu, lampu perlu dimatikan. Kan kalau biasa-biasa ikut aktiviti burung hantu, kita kena berjalan dalam kumpulan dalam hutan tebal kan. Ini sama juga, nak menggantikan hutan tebal tu, gantikan dengan bilik makan. Cuma bilik makan tu, dewan makan tu digelapkan. Jadi daripada satu kumpulan ke satu kumpulan, dia orang pun datanglah ke dalam dewan makan untuk buat aktiviti berkumpulan, aktiviti burung hantu tu. Dungdang, ada lebih kurang 10 kumpulan. Tapi 9 kumpulan dah settle. Tinggal satu kumpulan tak settle lagi. Jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Budak-budak ni ke mana, dia kata. Tahu tunggu punya tunggu. Akhirnya pukul 3.30 pagi barulah pukul 3, salah. Pukul 3 pagi barulah budak-budak kumpulan terakhir, kumpulan ke-10 datanglah ramai-ramai. Ada 10 orang dalam satu kumpulan. Dia orang pun datang. Bila datang, awang marahlah. Lamanya korang, kenapa korang sesat ke mana sampai lama-lama kita orang tunggu dekat sini. Jadi budak-budak tu cakap, sebenarnya kita orang tersesat. Dia kata sebenarnya budak-budak tu bohong tau. Dia kata dia budak-budak tu beritahu dia tersesat. Jadi pelik juga awang dengan kawan-kawan dia yang uruskan aktiviti burung hantu. Sesat je lah, mana tempat ni bukanlah besar sangat. Dia kata cuma ada belukar je lah banyak. Tak apalah, buat je lah aktiviti tu. Waktu tu aktiviti tu tak dibuat dalam gelap. Tiba-tiba ada pelajar yang cakap, dia kata, boleh tak cik, saya tak nak buat aktiviti ni dalam gelap. Kita buat aktiviti burung hantu tapi terang. Jadi yang si pensyarah ni termasuk awang pelik pula. Dah kenapa pula nak buat aktiviti burung hantu dalam terang? Tak payahlah buat burung hantu macam tu. Buat ajalah aktiviti lain. Namakan lain, bukan burung hantu. Tapi bila dah macam tu, sebagai pensyarah, takut jugalah untuk pastikan pelajar-pelajar ni dalam keadaan yang baik. Jadi dia bagi cadangan. Kita buat aktiviti tu masih lagi dalam keadaan gelap. Jangan risau, kamu semua akan diberikan lampu picit untuk membantu dalam pergerakan. Tapi jangan risau, kita ada dalam dewan makan dan saya akan tutup semua pintu untuk pastikan tak ada orang yang keluar dan masuk. Jadi bila dengar jaminan daripada pensyarah macam tu, pelajar-pelajar ni pun buatlah aktiviti burung hantu seperti yang dicadangkan. Sewaktu aktiviti burung hantu tu berjalan, memang tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku. Cumanya setiap kali, ini yang pelik dengan kumpulan pelajar ni. Setiap kali diorang gunakan lampu picit, tersuluh kawasan yang macam pelik sikit. Tersuluh kaki meja menjerit, tersuluh kaki kursi menjerit, tersuluh kaki kawan menjerit. Jadi si awang ni pelik pula lah, kenapalah budak-budak ni sikit-sikit menjerit. Tapi dalam hati dah tergerak, jangan-jangan budak ni nampak benda yang tak sepatutnya. Sebab itu nampak macam diorang fobia. Jadi diam je lah. Aktiviti tu berjalan sampailah pukul 3.30 malam, 3.30 pagi. Jadi dah habis-habis aktiviti tu, budak-budak tu pun dihantar untuk balik ke asrama. Jadi tinggallah awang dengan 4 lagi pensyarah. 2 lelaki, 2 perempuan lah, termasuk awang. Ada 2 lelaki, 2 perempuan. Tujuannya adalah diorang nak mengemas-ngemas kawasan bilik makan tu supaya besok pagi boleh digunakan sebagai tempat untuk bersarapan. Jadi ingat tak, pada waktu aktiviti burung hantu tu dijalankan, keadaan dewan tu dah gelap. Jadi awang pun berjalanlah ke suis utama. Kawan-kawan dia lain masih lagi ada dekat satu meja. Kemas-kemas lah, walaupun dalam keadaan gelap pada waktu tu. Jadi si awang ni berjalanlah ke suis untuk nyalakan lampu. Sementara tu pula, waktu awang petik je suis, nyalakan dewan tu, terangkan dewan tu, tiba-tiba, abang nak cakap pun seram juga ni, tiba-tiba bunyi orang perempuan ketawa. Sekuat-kuatnya, macam pakai speaker. Dia kata dia punya kuat sampai semua kawan-kawan dia tergamam memandang satu sama lain. Dan dia bukan sekali, bersahut-sahutan.
Dan memang suara tu datang daripada tengah-tengah dewan makan. Pada waktu tu Awang dah tak tunggu lama. Kawan-kawan dia pun memang dah tak duduk diam. Semuanya berlari ke arah Awang dan diorang pun berlari keluar daripada dewan makan tu. Biarkan dewan makan tu menyala lampunya. Pada waktu tu masih lagi dengar benda tu gelap. Kuat pula tu dia kata, oi tak pandang belakang, berlari-berlari. Nak-nak pula Awang kata dia punya asrama terletak, dia punya bilik lah, terletak dekat yang paling belakang sekali. Aduh, menyesal. Mula-mulanya tujuan dia letak bilik yang paling belakang untuk dapatkan ketenangan. Biasalah duduk tepi hutan tenang lah kan. Banyak oksigen. Jadi dia ingat bilik tu baguslah, tapi tak sangka peristiwa macam ni berlaku. Jadi dia pun terpaksalah, kawan-kawan lain dah masuk bilik dia, waktu tu berlari sorang-sorang nak ke bilik dia. Punyalah laju dia berlari sampai dekat depan pintu, dah menggelabah cari kunci pula nak buka. Pada waktu tu dia dah tak ingat lah bunyi dekat dalam bilik makan tu masih lagi ada ke tidak. Yang dia fikir sekarang masuk dekat dalam bilik selamatkan diri. Sekali dia buka pintu bilik, dia tengok dekat atas katil kawannya ada gula-gula baring. Waktu tu dia memang tak fikir lain, dia menjerit mak sekuat-kuatnya, agaknya lebih kuat daripada yang menjerit dekat dalam dewan makan tu. Tiba-tiba benda gula-gula tu bangun. Waktu tu dia rasa nak terkencing, sik baik tak ada apa-apa dalam pundi kencing. Kalau ada dalam pundi kencing, mau tercucur keluar. Waktu tu gula-gula tu bangun, gula-gula tu selak dia punya kain putih. Rupanya kawan Awang. Kawan dia pula lecturer India. Dia kata, akulah ni yang kau pergi menjerit kenapa? Dengan aku sekali terkejut. Barulah Awang teringat yang dia sebilik dengan lecturer India tu. Sebab kan terlalu takut kan. Bila kita nampak orang depan mata kita pun kita ingat bukan orang. Waktu tu bila tengok kawan dia pucat, bila tengok Awang pucat, kawan dia tanyalah, kau dah kenapa muka kau pucat? Jadi Awang kata, tak nak cerita malam ni, kita cerita besok pagi. Bila besok paginya barulah dia cerita. Oh, kecoh lah cerita dia di kalangan pencara-pencara tentang bunyi pekikan yang kuat tu kan. Dan bila macam tu, iaitu bila semuanya dah berkumpul, masing-masing dah keluarkan cerita masing-masing. Jadi ada seorang pencara, dia kata dia rasa dia punya cerita pun ada terkait dengan cerita kali ini. Jadi dia kata macam mana ceritanya? Dia kata waktu aktiviti dia dah selesai, semua pelajar-pelajar bergerak daripada tempat aktiviti dia menghala ke dewan makan. Sebabnya untuk menjalankan aktiviti terakhir, dan aktiviti itu kan diuruskan oleh Awang and the team kan. Jadi dia kata kumpulan pelajar terakhir tu agak pelik, sebabnya diorang tidak berjalan menghala ke dewan makan, tapi diorang berjalan menghala ke hutan yang letaknya sebelah kawasan tapak perkhemahan tu, tapak aktiviti kemotivasi tu. Jadi dia tengok pelajar-pelajar ni ada lebih 10 orang tapi menghala ke sana. Menghala masuk, siap selak-selak pokok nak masuk ke dalam belukar. Jadi si pencara ni berlari kat student ni. Weh, korang buat apa ni? Kenapa nak masuk dalam belukar? Boleh tahu tak budak-budak ni cakap apa? Kita orang nampak semua grup-grup masuk dekat dalam belukar ikut jalan yang ni. Lepas tu lecturer cakap, tak, korang ni dah kena tipu dengan sesuatu ni. Tak ada pelajar pun yang masuk dekat dalam belukar tu. Lepas tu pelajar-pelajar ni cakap, iya cik, dia kata, saya nampak si Atikah tu masuk, tergelak-gelak Atikah. Lepas tu saya nampak si Nadia pun masuk. Dia kata, tak ada, semuanya menghala ke dewan makan. Ingat tak, kita orang dah bagi penerangan supaya pergi ke dewan makan untuk jalankan aktiviti terakhir. Bila dengar macam tu, barulah pelajar-pelajar cakap, ya ampun, yang kita nampak tadi apa? Budak ramai-ramai. Tergelaklah pensyarah tu. Ingat, kita ni dekat sebelah hutan, jadi jangan main-main. Sebab itulah grup tu lambat. Sebab itulah grup tu tak nak cerita. Jadi si Awang ni pun carilah ahli-ahli grup tu yang katanya tersesat tu, tanya dengan diorang, betul ke apa yang diorang nampak? Diorang kata, grup terakhir ni cakap, memang diorang nampak pelajar-pelajar lain semua masuk dalam hutan, dalam belukar tu. Dan dia pun ikutlah kan. Rupanya apa yang diorang ikut tu salah, diorang tertipu, ilusi mata. Oh, lega sik, baik tak jadi apa-apa. Dia kata, kalau budak-budak tu masuk dalam belukar, hara lah pencara. Apakah sebenarnya punca semua ni terjadi?
Orang yang paling tahu tentang tempat ni bukanlah pengurusan, tapi Pak Gad. Pak Gad memang tahu cerita-cerita pelik macam ni. Jadi awang ni pun sebelum balik, dia bawa esok pagi ni dah bungkus-bungkus nak balik kan. Jadi dia pergi pun jumpalah dengan seorang Pak Gad ni yang bertugas, dia kata. Jadi sampai dekat Pak Gad tu, tanyalah Pak Gad tu, sebenarnya begini-begini cerita kami alami benda-benda pelik. Rupanya Pak Gad tu cakap memang sebenarnya tak ada benda pun yang pelik. Apa yang Cik alami ni memang dialami oleh orang-orang lain yang beraktiviti dekat sini. Apa puncanya, dia kata? Macam ni puncanya. Dalam beberapa tahun yang lepas, sewaktu tempat ni mula-mula dibuka, memang aman bahagia. Pelajar-pelajar yang buat aktiviti kat sini tak pernah kena kacau. Tiba-tiba ada satu pelajar, ada satu grup sekolah, diorang buat aktiviti dekat Dewan Makan, aktiviti pelik, iaitu aktiviti ulik mayang. Jadi siapa-siapa yang tahu apa tu ulik mayang, boleh komen-komen kat bawah. Ulik mayang ni adalah upacara untuk mengubati seseorang menggunakan mentera-mentera tertentu yang bunyinya macam lagu. Kalau sekali dengar macam seronok nak dengar, tapi sebenarnya dia adalah mentera memanggil. Jadi aktiviti tu dibuat oleh satu sekolah tu dan satu universiti tu, dan universiti tu aktiviti tu dibuat dekat Dewan Makan. Dia kata, cik nak tahu, semenjak tu semua sekolah yang datang, universiti yang datang buat dekat kem motivasi dekat sini, semuanya kena kacau dekat dalam bilik makan. Selepas universiti yang sebelum tu buat aktiviti menyanyi ulik mayang. Aktiviti, bukan aktiviti, upacara ulik mayang. Mula-mula diorang pun tertanya-tanya juga, kenapalah cikgu pensyarah-pensyarah ni berani-berani nak buat ulik mayang. Rupanya pensyarah waktu tu, pihak universiti dan pensyarah yang datang buat aktiviti kat situ adalah daripada grup kesenian dan budaya. Jadi memang diorang kena tahu tentang ulik mayang. Jadi tak sangka pula ulik mayang yang diorang baca pada malam tu telah berjaya memanggil-manggil benda lain yang ada di sekitar untuk sama-sama menyertai. Itulah puncanya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini, sempena hari hujung minggu kan, kita hibur-hiburkan diri. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak buat beberapa ucapan hari jadi dan ucapan tahniah. Selamat hari jadi yang pertama abang ucapkan buat Baby Cian 95, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 8. Tulus ikhlas daripada JSPL, selamat hari jadi. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga diberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Ucapan selamat hari jadi yang kedua abang tujukan buat Muhammad Syahmi, yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 7, waktu tu dia masuk umur 15 tahun. Jadi daripada ikhlas daripada abang JSPL, selamat hari jadi buat Muhammad Syahmi. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dicurahi dengan rezeki yang melimpah ruah. Pada 7 hari bulan 8 hari tu hari jadi Amira Syahira. Jadi ikhlas daripada abang JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Amira. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kelapangan dalam setiap urusannya. Dan ucapan hari jadi yang terakhir abang ucapkan buat Anik Syahmi Rumah Roti Melaka, yang mana hari jadinya jatuh pada 5 hari bulan 8 yang hari tu. Jadi daripada JSPL abang ucapkan selamat hari jadi buat Anik. Semoga perniagaan dia terus maju dan sentiasa dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah. Dan yang terakhir ni abang nak ucapkan tahniah buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Abang Dahlan Abdul Kadir dan juga isterinya Kak Sheila Zamzilani, kerana mereka berdua bakal menimang anak yang keempat. Dia tahniah sangat-sangat dapat anak keempat, biar besar keluarganya, biar banyak rezekinya untuk akak dengan abang. Jadi tahniah daripada saya buat akak dengan abang sekali lagi, dan semoga anak yang lahir nanti akan sihat-sihat dan mempunyai masa depan yang sangat cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum abang tamatkan cerita,
cerita, abang ada buat promosi perapan sate beli 3 RM80 dan juga abang ada jual chocolate cake. Abang namakan JSPL Chocolate Moist. Pada masa yang sama, abang ada juga jual sambal lara. Jadi siapa-siapa nak boleh dapatkan, abang sediakan link dalam setiap bawah video. Hingga berjumpa lagi dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.